Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Lupa tak. Kita punya mic satu arah je Tak apalah, saya dapat dengar aura daripada you all daripada JB. Dekat mana lagi you all datang? Ada tak daripada sekitar Kuala Lumpur? Ada tak? Kuala Lumpur ada? Sabah ada, dari JB. JB saya tahulah, saya kenal orang-orang JB ni. KL ada, KL. Alright, okey lah. Oh, Perak, orang Perak ada. Okey. Alright, okey. Hari ni saya nak cerita tentang topik kedua berkaitan dengan kita dan juga COVID. Situasi sekarang, situasi akan datang. Macam mana kita boleh menyediakan diri supaya kita dan keluarga kita dan juga kawan-kawan kita boleh ready kalau situasi jadi lagi teruk, apa kita nak buat? Kalau situasi lagi senang, macam nak elakkan daripada situasi itu terjadi lagi sekali. So hari ini saya nak cerita tentang COVID dan anda, itu topik saya. Sebelum saya mulakan saya punya topik, saya nak cerita sedikit tentang saya lah. Siapa orang ni, ada kelayakan ke nak bercerita tentang COVID ni? Ke doktor-doktor je boleh cakap pasal COVID? So saya seorang yang berkelulusan daripada Universiti Malaya. Saya sama dengan kita punya host lah. Kita dua-dua alumni daripada Universiti Malaya. Saya ada kelulusan daripada Universiti Malaya dengan ijazah sarjana muda dalam bioinformatics dan juga sarjana ataupun masters dalam bioteknologi. Kemudian lepas masuk kerja, saya buat part time, buat MBA lah. Dan tahun lepas, sementara menunggu, sementara tak ada kerja sangat, saya pun buat lagi satu certification tentang untuk dapat kelulusan sebagai seorang health coach lah. Jadi ada stamp of approval daripada pihak international yang orang ni betul-betul tahu apa yang dia cakap. Dia bukan di Google saja, bukan doktor Google, bukan doktor YouTube saja. So insyaAllah saya ada kelayakan lah untuk bercerita tentang hal-hal kesihatan dan juga pemakanan. Okay. Dari segi pengalaman bekerja, saya pernah selama 7 tahun bekerja dekat Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia di Kepong, tak jauh daripada sini, sebagai seorang research officer lah. So tugas-tugas research officer dekat sana antaranya menyimak penyelidikan tentang herba, pemprosesan herba, kemudian separuh daripada kerjaya dekat dekat FRIM tu, saya beralih kepada bahagian perniagaan. Selepas keluar daripada FRIM, ada sebab dia, sebab kesihatan, saya keluar daripada FRIM, saya menceburkan diri sebagai seorang konsultan pemakanan dan juga seorang penyedia atau pengusaha syarikat pemakanan sihat dalam tempoh 5 tahun lah. And then saya fast forward sedikit, saya berkecimpung dalam bidang Healthy Way pula. Healthy Way ni satu syarikat pengeluar suplemen yang bertapak di Malaysia dah 36 tahun, dan saya join syarikat ni sebagai seorang pakar produk lah, penceramah dan speaker international. Dan akhir-akhir ni sebelum kita hari raya tahun lepas, saya pun join syarikat pembangunan hartanah lah yang kerja hakiki saya sekarang. So sebagai part time, saya buatlah ceramah-ceramah macam ni kepada international audience. Yang terbaru 2 minggu lepas, saya speak dengan penonton-penonton Facebook daripada Afrika, benua Afrika. Ada dalam 100 orang macam tu. Sebelum tu juga dalam 400 orang sekitar Malaysia lah. Cerita tentang topik-topik macam ni jugalah. Kesihatan diri, COVID, macam mana kita nak sediakan diri dengan COVID. Dan personal achievement saya, banyak tahun lepas, saya berjaya mengurangkan berat badan saya daripada 120 kilo kepada 80 kilo dalam masa 6 bulan, dan berjayalah
maintain berat badan supaya taklah jadi sindrom separuh sihat yang lain. Dan saya bebas kanser, kanser testikel daripada Mei 2013. Jadi sehingga sekini ada 8 tahun lah saya tak ada kanser, alhamdulillah. Alright. So kita pergi kepada topik kita hari ini, iaitu COVID dan anda, right? Dalam seminar Bangkit Berniaga Capai 3K yang pertama. Untuk makluman juga, saya dah berjaya dalam tim Jamal K ni pada bulan pertama. Saya dapat capai lebih daripada 3K lah, dapat capai 4.3K. Alhamdulillah. So nanti kita cerita macam mana kita nak capai benda tu oleh speaker-speaker yang lain, speaker seterusnya. So macam mana kita nak atasi kemelut kesihatan sekarang, macam mana kita boleh ringankan beban kita dari segi kesihatan, dari segi kewangan kita akan cerita kemudian. Dari segi kesihatan, macam mana kita boleh ringankan beban, kita kurangkan risiko kita supaya tidak masuk dalam golongan statistik yang ada kematian. Sekarang lebih kurang 60-80 orang meninggal setiap hari. Kalau banding dengan tahun lepas pada hari ini 3 Julai 2020, kosong kematian. Bilangan kes tahun lepas 3 Julai hanya ada, tak silap saya, ada 5 kes. 2 kes tempatan, 3 kes import. Jadi apakah perbezaan dulu dengan sekarang? Padahal SOP itu ketat juga kan. Kenapa tiap-tiap hari 6,000, dekat-dekat 7,000. Paling teruk dahsyat dulu kita sampai 9,000 kan. Okey, kita back to basic dulu. Apakah itu COVID-19? So COVID-19 ialah penyakit disease yang disebabkan oleh satu virus baru, virus novel yang halus, tak dapat dipandang dengan mata kasar, perlukan mikroskop, dan menyebabkan kejangkitan dan juga kerosakan. Keyword dia kerosakan di organ pernafasan manusia. Tempat landing virus COVID-19 ni, dia akan landing dekat kita punya lidah, kita punya kerongkong, kita punya hidung, dia akan landing dekat kita punya usus, dan paling dahsyat kalau dia landing dekat paru-paru lah. Kalau dia landing dekat paru-paru, ada banyak komplikasi kepada kita punya daily life, terutamanya untuk dari segi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sebab paru-paru kita terjejas. Inilah dahsyatnya virus COVID-19. So apakah simptom-simptom yang kita dapat alami kalau kita dijangkiti dengan virus COVID-19? Yang ringan-ringan, yang sama dengan sesama biasa, sesama tahunan, yearly punya flu season, ialah yang persamaan dia ialah sakit kepala, sakit tekak, betul. Hidung running nose, hidung berair, sesama, batuk, and then shortness of breath, nafas pendek, itu memang ada persamaan dengan sesama biasa, COVID-19 dengan sesama biasa. Tapi yang buat lagi dahsyat COVID-19 ni, selain daripada simptom-simptom yang serupa dengan simptom sesama biasa, kesukaran bernafas tahap teruk, macam 30% saja you punya kapasiti paru-paru yang tinggal. Daripada 100% orang yang normal, 100% dapat bernafas dengan biasa. Anda punya shortness of breath jadi 30% je anda punya kapasiti. And then yang meninggal biasanya komplikasi dia memang tak ada pertukaran oksigen langsung. Jadi kosong, perlukan ventilator, perlukan all this bantuan pernafasan lah. And then yang lain-lain mungkin disebabkan oleh paru-paru terjejas, ada air dalam tu, lepas tu terkena infection yang lain. Jadi makin lama makin teruk. Jadi apakah yang menyebabkan virus ni menjejaskan kita punya sistem dengan begitu dahsyat? Number one, virus ni, kalau kita boleh buat perumpamaan, saya sebagai coach, saya pakai topi seorang science communicator. Jadi saya tak nak gunakan jargon-jargon ataupun istilah-istilah yang sangat dahsyat orang tak faham. Jadi saya suka gunakan perumpamaan. So bayangkanlah
kita punya sel ni ada banyak sebagai satu bangunan. Dalam bangunan tu ada banyak unit-unit yang kecil, syarikat-syarikat yang kecil. Okey. Syarikat-syarikat kecil ni, unit-unit ni dia adalah tugas-tugas dia. Macam tugas-tugas dekat paru-paru, dia punya kerja dia ialah buat penukaran oksigen dengan karbon dioksida antara atmosfera dengan darah melalui kapilari, melalui organ ataupun sel-sel dekat alveolus, sel-sel paru-paru kita yang kecil. Jadi ada pertukaran kat situ. Bila virus kita memasuki kita punya badan, apa yang terjadi, kita punya immune system kita belum lagi dapat cam, itu ialah benda asing, sampai dia memasuki kita punya sistem. Jadi masalah dengan COVID-19 ni, sebab kita tak pernah jumpa ni, ada pekerja asing ni, ada orang asing masuk dalam bangunan kita. Kita tak dapat cam lagi sebab dia pakai uniform sama macam kita. Dia pakai kasut, dia pakai baju, warna sama, kelakuan lebih kurang sama, tapi dia berjaya memasuki kita punya bangunan, kita punya unit melalui name tag yang sama. Melalui name tag yang lebih kurang sama. Tapi sebab kita punya jaga tak pandai cam lagi benda ni, dia bagilah masuk. Bila dia masuk, dia tak buat kerja macam orang-orang dalam unit tu buat. Apa yang dia buat? Dia curi kertas, dia makan makanan yang sedia ada, paling teruk dia conteng-conteng dalam bangunan, dia buat kerosakan dalam bangunan kita, dalam unit kita. Sampailah bila ada orang report, kenapa ada benda rosak dekat kita punya office? Mana kita punya paper clip hilang? Mana kita punya printer toner hilang? Rupanya ada orang masuk sini, dia buat kerja dia bawa keluar. Itu masalahnya. Dia ajak lagi kawan ramai-ramai masuk dalam bangunan, dia buat kerja lagi teruk. And then apa yang lagi teruk, dia pergi melawat dengan unit-unit lain lagi. Dia merebak dia punya yang tingkah laku tak disiplin ni dekat kawasan-kawasan lain. Inilah masalahnya. So immune system kita, kalau kita boleh andaikanlah sebagai kita punya jaga bangunan kita, apa yang dia boleh buat, dia dah cam dah kelakuan ni tak sihat, tak bagus, dia tengok, dia check, dia teliti betul-betul orang ni pakai name tag macam mana, apa tu tulis nama, dia counter check dengan senarai yang ada. Ini orang tak register dengan kita punya company ni, barulah kita punya immune system dapat bertindak dengan sepatutnya. Right? So itulah perumpamaan dia. Dan bagaimana dia tersebar sebab kita punya jaga, kita punya security system belum dapat cam lagi antara benda asing dengan benda yang natural dalam badan kita. Right, itulah kepentingan immune system. So bila kerajaan mengimplement semua aktiviti-aktiviti ataupun norma-norma baru, SOP baru ni, dia sebenarnya pencegahan supaya kita tak diekspos kepada virus-virus yang sedia ada dalam persekitaran sekarang. Ini cuma kita letakkan diri kita dalam bubble lah. Kita tak bagi semua orang masuk. Tak ada interaksi yang langsung dengan persekitaran. Tapi kalau kita sebagai satu bangunan, macam mana nak buat kerja dengan efisien kan? Macam mana nak enjoy, macam mana nak happy kan kalau ada sistem-sistem macam ni mengekang kita punya kebebasan, right? So langkah-langkah ini efektif, tapi untuk long term dia akan menjejaskan kita punya kegembiraan, kita punya happiness dan juga kita punya kocek lah. Alright, itu pendek cerita dia lah. Dan kita imbas balik macam mana cerita COVID tahun lepas dengan sekarang. Kalau tengok kan, tahun lepas boleh kira lah bilangan jangkitan baru dalam kita punya tangan, dengan jari kita. 10 ni pun kita rasa, wah 10 jangkitan. Sekarang kita pinjam lagi 600 orang baru dapat kita kira. Kita kena pinjam 600 orang punya jari jemari baru dapat kira bilangan kes dalam Malaysia ni. Memang teruk sangatlah
kita punya perkembangan COVID dekat Malaysia ni. And then dahsyat tak dahsyat, kalau tahun lepas bulan Julai 8 hari bulan kita dapat kosong kes tempatan. Sekarang kebanyakan kes ialah kes tempatan dan telah mencapai rekod 9,000 kes setiap hari. Memang dahsyat. Dan kebanyakan kesnya dekat Selangor, KL dan juga area-area Terus Semenanjung. Alright, yang lebih sedih lagi apabila kes ni meningkat teruk sangat, hospital kita terbeban. Bila hospital kita terbeban dekat katil dekat hospital tak cukup, bila ventilator tak cukup, apa yang terjadi? Doktor diorang kata kena play God. Dia kena decide yang mana patut hidup, yang mana tak boleh hidup. Dahsyat tak dahsyat? Bayangkan kan mak atau parents kita dihantar kepada hospital dan doktor kata saya dah cuba sedaya upaya tapi kata tak cukup, ventilator tak cukup disebabkan oleh mungkin parents kita ada masalah kencing manis, ada masalah pernafasan dah sekian lama. Saya rasa doktor kena bagi orang tu hidup lah. Kena bagi ventilator dekat orang tu, priority dekat orang tu lah, orang lebih muda. Sebab you punya mak bapak sakit, saya rasa kita bagi dia jalan keluar lah daripada dunia ni. Jadi kalau boleh lah kan, kita nak doktor cuba sedaya upaya dengan semua resources, semua keupayaan yang dia mampu untuk bagi dia lanjutkan dia punya tempoh hayat kan. Tapi sekarang dekat HKL baru-baru ni doktor kena buat respiratory recovery, resuscitation dekat atas lantai tau, dekat atas lantai hospital sebab katil tak cukup. Kesian ke tak kesian? So memang dahsyat lah. Memang kita kena buat sesuatu dari peringkat negara, peringkat atasan dan juga peringkat peribadi. Kementerian, kerajaan, WHO dan satu warga dunia akan buat sesuatu melalui pengkajian distribution of vaksin. Tapi dekat peringkat kita, peringkat saya, awak, family, keluarga, kawan-kawan, kita kena buat sesuatu juga. So macam mana kita nak buat tu, kita akan bincang kemudian. Sikit lagi. So virus ni tak kenal bangsa, jantina, umur dan latar belakang. Semua sama, dia pukul rata je. Dan inilah antara kes-kes yang kita kenal. Warga polis, 3 orang meninggal sebab ibu dia pergi mandikan jenazah je. And then mandi jenazah, orang tu tak report, dia tak tahu orang tu meninggal kenapa. Rupanya mayat tu membawa virus COVID dan melalui sentuhan, melalui uap air, dia menjangkiti ibu dan ibu menjangkiti anak-anak dia. So dalam gambar ni 3 atau 4 orang dah meninggal kan. Innalillahi. So ni yang macam saya cakap, pusat kuarantin dah penuh, katil-katil dekat hospital dah penuh dan doktor kena pilih siapa yang meninggal, siapa yang boleh hidup lagi. Kita tak nak bagi doktor buat keputusan macam tu. Kalau boleh kita nak semua orang hidup. So macam mana tu kita nak discuss kemudian. Sebelum kita pergi kepada next item kan, boleh tanya siapa sini sudah register untuk vaksin? Adakah semua orang dah register untuk vaksin? Atau ada lagi yang was-was, ada lagi yang nak tengok orang tu dah vaksin ke belum, satu dunia dah vaksin belum, baru dia nak try. So dekat sini siapa yang dah register ataupun dah di-vaccinated first dose atau second dose? Haji kata dah register belum dapat turn. Okey, alhamdulillah. Syah Tarni dah daftar dan dah. Kalau ada tak yang kenal siapa-siapa yang masih ada hesitancy, ada macam ragu-ragu lagi nak dapatkan vaksin? Rata-rata ramai tengah tunggu turn lah.
Kalau kenal siapa-siapa yang macam takut-takut nak kena vaksin, bagi tahu kat diorang, vaksin ni teknologi sekarang sudah improve, sudah ada maju. Cuma yang ada tanda soal sedikit, mungkin kenapa cepat sangat vaksin ni dapat approve. Itu saya pun mungkin ada kesangsian, tapi kita masih lagi menunggu report daripada satu dunia, semua penyelidik tunggu report efikasi, keberkesanan. So sementara keberkesanan tu dia punya laporan kita dah terima, kita kena teruskan juga dengan vaccination. Kenapa? Sebab tak banyak tools tak banyak benda yang kerajaan boleh buat selain daripada vaccination, selain daripada lockdown, selain daripada SOP yang ketat. Tak ada cara lain dah kita boleh lawan pada peringkat negara. So vaccination dalam untuk dapatkan immunity kelompok, itulah satu-satu caranya yang vaksin cara untuk kita kurangkan nombor ataupun bilangan orang yang menjangkiti COVID. So vaksin, sebab ubat tak ada lagi, ubat ada yang tengah ongoing research, jadi tak ada ubat lagi tau. So vaksin antara cara-cara yang agak paling efektif untuk turunkan kita punya numbers. Alright, so jangan takut dengan vaksin, buat je, sebab kesan sampingan tu semua orang ada, sedikit atau banyak je. Tapi jadi kita kena jagalah orang yang tak boleh vaksin, seperti kanak-kanak, seperti orang yang berumur sangat, orang yang ada masalah immune system. Kita kena jaga diorang. Orang yang sihat wajib kena ada vaccination. Okay, so vaccination adalah kaedah paling efektif yang kita tahu sekarang untuk merawat dan mencegah virus COVID-19. So itu antara cara-cara yang utamalah untuk kita ni lawan dengan virus wabak COVID. Okay. So kita masuk kepada kita punya intipati ataupun konten yang utama sesi kedua ni. Macam mana kita nak lawan COVID-19 ataupun virus lain ataupun kita jangkitan benda-benda lain, virus denggi, sesama, alergi. Itu semua benda-benda yang attack kita daripada luar dan attack kita daripada dalam. Macam mana kita nak pertingkatkan sistem imun kita supaya kita dapat jaga anak-anak kita, keluarga kita dan kawan-kawan kita. Alright. So ini antara produk-produk yang boleh membantu anda lah. Tapi saya bukan nak jual produk sangat, tapi saya nak anda tahu kebaikan ingredient dalam produk ni. Alright. Dan saya cerita juga kenapa kita kena pilih Healthy Way punya produk jugalah. Okay. Alright, dari segi analisa sebenarnya alkyl glycerol ataupun bahan aktif dalam produk ini, nampak tak produk ini, e-commerce ni, bahan aktif dia ialah alkyl glycerol. Tapi kalau you susah nak sebut alkyl glycerol, you sebut je AKG. Type dekat chat, ruang chat, AKG. AKG tuan-tuan dan puan-puan. Alright. AKG ni sebenarnya benda yang dah di-research, dah dijumpai lebih daripada 40 tahun dahulu dan telah dipatenkan. So, AKG ni dia jumpa dalam, kita boleh jumpa dalam haiwan-haiwan mamalia, dalam susu, dalam sum-sum tulang, dalam sistem limpa kita dan juga dalam ikan especially ikan hiu, ikan apa tu, jerung ataupun ikan jaws lah, pendek kata. So ikan-ikan ni diorang tak ada swimming bladder, diorang ada liver. Dalam liver ni ada banyak kandungan AKG. Dan AKG ni rupa-rupanya saintis yang menjumpai ini kan, dia tanya kenapa orang yang pesakit-pesakit dia yang ada leukemia, kenapa dia makin baik bila dia minum bone broth ataupun sup tulang. Kenapa diorang punya leukemia punya simptom dapat dikurangkan. And then clinician tersebut ataupun pakar perubatan tersebut tanyalah husband dia pakar kimia.
Jadi pakar kimia ni pergilah research apa benda kandungan-kandungan dalam sumsum tulang ni yang buat sup ni, apa yang bagus sangat yang boleh merawat pesakit leukemia. Jadi dia jumpalah alkylglycerol ni. And then lepas kajian demi kajian, pasangan researcher ni pun dapat jumpa alkylglycerol ni dapat dijumpai dalam kandungan lebih banyak dalam shark liver ataupun hati ikan. Dia asingkan protein hati dengan minyak ikan, minyak hati ikan, and then dia asingkan lagi untuk dapatkan AKG tersebut, dan AKG tersebut dapat dijadikan sebagai rawatan untuk pesakit-pesakit leukemia, pesakit-pesakit barah uterine ataupun uterus, rahim, dengan pesakit-pesakit barah payudara. So ini antara 3 penyelidikan yang dibuatlah ke atas pesakit. And then ada lagi pihak ketiga, gunakan alkylglycerol, kalau boleh rujuk dengan slide ni an update on therapeutic role of alkylglycerol. Rupanya dekat Modena, dekat Italy, dia lakukan research menggunakan AKG kepada pesakit-pesakit dia menggunakan AKG untuk buat research ke atas pesakit-pesakit coronavirus yang version yang lama lah orang panggil avian influenza. So dia pakai AKG untuk rawat pesakit-pesakit avian flu. Jadi rupanya mereka yang gunakan alkylglycerol sebagai ubatan, dia banding dengan grup yang tak pakai, dia dapat result bahawa orang yang makan AKG, dia punya simptom dia kurang dan dia dapat mencegah, dia orang dapat merubat dengan lebih cepat. Dalam masa satu minggu dapat keluar daripada hospital contohnya. Grup yang tak makan, dia 70% masih ada lagi dia punya saki-baki virus dalam badan. So bolehlah refer dengan research, cari research daripada Modena tentang alkylglycerol. So ini antara contoh-contoh macam mana kita boleh apply alkylglycerol dalam konteks sekarang, coronavirus version 2019. Kalau avian flu dulu, I think sebelum 2010 kan, avian flu. Jadi dalam konteks sekarang masih boleh diguna pakai alkylglycerol ni untuk melawan dengan kita punya COVID-19. Kemudian ada research yang paling baru lagi, especially dekat China, dia initiated daripada Wuhan. Pesakit-pesakit Wuhan masa tu tak ada vaksin lagi, vaksin tak diterbitkan lagi. Research masih pada peringkat paling asas. Jadi mereka gunakan apa yang ada. Dia menggunakan high dosage of vitamin C, dia inject dalam dia punya darah. Alhamdulillah, pesakit-pesakit yang dapat high mega dose vitamin C ni ataupun ascorbic acid ni dapat kurangkan dia punya simptom, dapat mengelakkan daripada kematian lah. Bila relief simptom, bila paru-paru dah dapat reda sikit, kurangkan keradangan dia, alhamdulillah dapat bernafas balik dan kembali pulih kepada normal. So inilah kebaikan gandingan vitamin C dengan alkylglycerol lah untuk mencegah ataupun mengubat jangkitan COVID-19 ataupun flu-flu yang berasaskan coronavirus seperti ini. So kita tak tahu lagi mungkin 2022 tahun depan Delta virus mengganas lagi, Delta variant COVID-19 ni mengganas. Kalau Wuhan ialah Alpha, kemudian dia merebak kepada EU, kepada US dalam bentuk beta. Sekarang yang dahsyat, yang terbit daripada India, merebak ke UK balik, merebak ke Australia balik dalam bentuk Delta. Ini lagi dahsyat. So you kena prepare awal-awal sebab vaksin yang kita research tahun lepas mungkin ada kemungkinan tak boleh diguna pakai untuk varian Delta. Jadi apa yang kita buat, kita kena pertingkatkan kita punya immune response kita sendiri dalam badan kita untuk lawan dengan virus-virus ni. Sebab
macam mana laju kita punya researcher buat, dia tak tidur malam, satu tim, satu dunia tolong research untuk dia. Lagi cepat kita punya badan untuk keluarkan antibody apabila kita punya immune system ataupun adaptive immune response kita lagi kuat. Okay. Alright. So dalam pasaran Malaysia, kalau nak dapatkan vitamin C ada banyak. Ada banyak company buat, ada banyak jenis produk, variety produk ada banyak. Tapi kalau dari segi AKG ataupun alkyl glycerol ni, cuma ada satu saja pengeluar yang boleh memasarkan produk ini di Malaysia, dan syarikat tersebut ialah syarikat Healthy Way. So syarikat Healthy Way dapat license yang eksklusif daripada daripada Sweden untuk mengeluarkan dan memasarkan produk ini dalam pasaran Malaysia. Dan juga sebenarnya Singapura, Brunei dan Indonesia lah untuk makluman. Dan booster immune ni memang diperkenankan oleh orang-orang Eropah dan diguna pakai dengan berluasa lah dekat Malaysia ni. Dan saya sendiri alhamdulillah seorang pengguna tegar suplemen ini, dan juga isteri, anak-anak saya, mak mertua saya, bapa mertua saya, bapa saya, mak saya, untuk buat pencegahan daripada kena apa-apa jangkitan saja. So ikan hiu tidak dijangkiti oleh bara. Diorang jarang sakit. Ada tak jumpa ikan hiu yang sesama? Memang susah nak jumpa. Okay, so untuk mereka yang rasa macam kita tak naklah kita punya populasi ikan hiu pupus, jangan risau sebab ikan hiu yang kita dapatkan AKG tu, sumber dia ialah ikan-ikan yang biasa je. Kalau mungkin kita kata shark oil, you fikir jerung great white shark kan, ataupun jerung-jerung yang terancam spesies dia. Tapi jangan risau sebab jerung yang kita ambil tu jerung yang boleh diternak, dan dia sebenarnya berenang dekat sekitar kawasan-kawasan lautan cetek je, dekat kita panggil reef punya area, dan dia punya populasi ni tak diancam. Lagi satu, bila kita asingkan bahan aktif dalam minyak ikan hiu ni, sebenarnya kita dah asingkan benda-benda yang berbahaya. Kita cuma ambil bahan aktif AKG saja. Yang kita tinggalkan, kita sulingkan keluar semua heavy metal. Kita risau kalau dalam ocean ada banyak makanan laut yang ada tinggi mercury, kita asingkan, kita pisahkan daripada produk. And then kita keluarkan extra dose vitamin A, vitamin D. Sebab kalau kita ambil vitamin yang larut dalam minyak ni, dengan keterlaluan kita boleh affect kita punya liver. Jadi kita keluarkan, kita singkirkan. Kita ambil bahan-bahan yang selamat sahaja. Jadi AKG ni bahan aktif yang membolehkan kita punya kita punya immune boosting punya effect kita kekalkan. Jadi melalui penyulingan molecular screening, kita dapat AKG kita dalam bentuk yang concentrated, sangat berconcentrated. Jadi dalam research Moderna tersebut, research yang ke atas pesakit coronavirus version yang lama, mereka diberi 2 biji saja. 2 biji. Tapi dapat dia punya efek dia dengan berkesan. Kalau melalui kita punya recommendation, kita sebenarnya boleh ambil sampai 8, 12 pun ada. Saya pernah ambil 12 dalam sehari. 4 sebab dapat sesama time saya travel. Tapi alhamdulillah tak ada kesan sampingan, dan juga dia punya keberkesanan dia sangat cepatlah kita dapat rasa. Okay. Dari segi vitamin, dalam pasaran kita ada banyak jenis vitamin. Kita boleh jumpalah vitamin dalam 500 mg, 1000 mg, 200 mg pun ada untuk budak-budak. Tapi apakah perbezaan vitamin yang dekat pasaran dengan sekarang, dengan apa yang ada di syarikat Healthy Way yang diperkenankan oleh tim Jamal K, ialah vitamin ni dalam bentuk
esterified vitamin C. Esterified maksudnya dikurangkan kaki yang ada asid. Kaki yang ada asid ni bila kita ambil vitamin dengan dos yang banyak, especially melalui oral, melalui pemakanan, mereka yang ada masalah gastrik dia akan rasa sakit lah, rasa pedih dia punya ulu hati tu. Mereka yang ada masalah ulu hati, ada ulcer, diorang tak boleh makan mega dose ni. Jadi untuk kurangkan gejala tersebut, untuk neutralize dia punya acidity, kita esterifykan dengan kalsium. Dia tambah vitamin C, ascorbate dengan kalsium, esterifykan, jadi bentuk yang kurang berasid. Tapi keberkesanan vitamin C dia masih ada. Dan dekat syarikat Healthy Way ni, dia syarikat Healthy Way punya DNA dia ialah dia suka bagi extra sikit. Macam kita beli nasi lemak lah kan. Dia bagi semua, ada telur, ada kacang, ada ikan bilis, ada timun, ada nasi. Tapi Healthy Way dia bagi ekstra sikit nasi, ekstra sikit sambal. Dia tak payah minta, dia bagi terus. Jadi dalam SSC kompleks ni, kenapa dia kata kompleks? Sebab dia masuk lagi bioflavonoid dalam tu. Bioflavonoid dalam bahasa lain ialah vitamin P. Vitamin P. So vitamin P adalah vitamin yang boleh menyihatkan kita punya saluran darah. Dia akan anjalkan. Jadi mereka yang ada masalah stroke kan, bila dia punya capillary dia keras, mudah rupture, mudah pecah. Kalau kita suplementkan dengan bioflavonoid, insyaAllah dia lebih anjal. Jadi kita punya blood pressure dapat insyaAllah dapat diregulate balik, dapat dikawalkan balik. Taklah tinggi sangat. Sebab kita punya vascular system boleh dilate ataupun constrict dengan lebih baik. Okay? Itulah kebaikan dia. So kita bukan saja dapat sihatkan badan kita melalui vitamin C untuk boostkan immune system kita, kita dapat keluarkan bone structure yang lebih kuat, kita dapat juga membolehkan kita punya kesihatan vaskular kita. Ni memang best lah. So more than 3 manfaat lah sebenarnya yang kita boleh kita boleh kategorikan. Lagi satu keberkesanan ni kenapa dia lagi kuat sebab dia simpan dalam kita punya tulang dengan lebih lama. Right? Sebab ada elemen kalsium dekat situ. So kalsium dengan vitamin C gabung dapat simpan dekat kita punya badan dalam 4 kali lebih bagus. Kalau ada apa soalan, anda boleh turunkanlah dekat chat tersebut. Mungkin ada banyak istilah-istilah yang agak teknikal. Kalau perlukan pencerahan, saya akan memberikan lebih detail lah, akan cerita dengan lebih detail. So faham kan? Saya nak ulaskan semula kita punya kebaikan pasangan ini, SSC dengan AKG. So AKG dengan SSC ini dia bekerjasama secara berkumpulan. Dia keluarkan semua immune system kita ataupun askar-askar sel darah putih kita dengan lebih kuat, lebih banyak, dengan lebih berkesan. Jadi macam kita ambil balik perumpamaan yang tadi, bila kita nak kawal selia kita punya badan, kita punya bangunan daripada dimasuki oleh penceroboh. Kita memerlukan kita memerlukan bala tentera kita ataupun sekretariat kita lebih aktif, cari seko-seko ni. Ini lain, aku tak pernah jumpa kau dekat sini. Dia kena cari sebab kalau dalam sains, dari segi virology, virus ni ada kepala protein tu. Kepala protein tu macam name tag lah. Name tag tu walaupun sama macam name tag orang-orang pekerja-pekerja kita, kita boleh cam dia, sebab daripada dalam RNA dia. RNA dia salah. Walaupun name tag betul, tapi kita check balik, sebenarnya you bukan datang daripada kita punya ibu syarikat. Kita kena boleh keluarkan, asingkannya. Alright. So itulah keberkesanan kita akan melawan dengan penyakit COVID ni akan lebih bagus kalau kita ada askar-askara yang sihat, banyak dan muda. Yang penting muda juga. Alright. So itu saja saya punya penyampaian tentang sistem imun.
Okey, so pendek katalah kita punya peperangan lawan dengan COVID-19 ni belum berakhir lagi Ada banyak varian akan keluar. Jadi selain daripada kita bagi tugasan kepada kita punya pemimpin negara untuk lawan melalui vaksinan, melalui SOP yang ketat, pengawalan aturan distribution vaksin dekat peringkat kita, peringkat individu. Apa yang kita kena buat, kita kena pertingkatkan kita punya kesihatan kita. Final tips, ada beberapa perkara yang anda perlu lakukan supaya anda punya immune system sihat. Number one, pemakanan. Sebab bukan sahaja vitamin C, AKG yang diperlukan dalam badan kita, kita juga memerlukan vitamin D, kita memerlukan zinc, kita memerlukan asid amino yang dipanggil glutamin. Semua benda tu perlu. Jadi kena sihat, kena lengkapkan pemakanan anda. Sama ada anda pilih makanan yang berkualiti tinggi ataupun anda suplementkan dengan suplemen yang ada kelulusan KKM lah. Kemudian dari segi stres, manage anda punya stres, manage anda punya tidur mesti cukup, tidur mesti on time, and then banyak keluar dekat luar, dapatkan sunlight, dapatkan vitamin D dan juga exercise. Exercise semua tu dari segi klinikal memang membantu anda punya pertahanan badan. Jadi war on COVID bukan jangan harap dekat kerajaan saja, kita kena buat sesuatu juga. Alright? So itu saja saya punya penyampaian, topik saya kedua, dan sebelum saya beransur, saya nak minta tepukan yang lebih gemuruh kepada pasangan mentor saya lah, Haji Jamaluddin dan Haja Kamariah. Saya tak banyak bergambar dengan diorang sebab bila saya join grup diorang Jamal K ni, saya dekat KL dan juga kita masih dalam PKP. Jadi saya dapat jumpa diorang dekat JB sekali je, and then jumpa dekat MUA sekali. Tak banyak ada peluang lah untuk jumpa dengan diorang. Jadi banyaknya jumpa dekat online atas phone je. So terima kasih banyak-banyak kepada mentor saya dan juga kalau tengok dekat tu tim Jamal K ni lengkap lah. Semua muka-muka ni ada dekat kita punya screen. Alright, itu saja saya punya penyampaian. Jadi saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali